Assalamualaikum. إلى كسينا وبينا شفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى آل كل قرابة الصحابة التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أولياء الصالحين والعالمين والوالدين والمعلمين والواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Amma ba'd. Terima kasih ucapkan kepada moderator sebentar tadi. Seterusnya kepada jawatankuasa Surau Cempaka, seterusnya kepada para imam, para bilal, ahli qaryah Surau Cempaka, para muslimin muslimat kepada Allah SWT. Pertama sekali kita mendapatkan kesyukuran kerana kita dapat meneruskan pengisian kita, kita mengisi masa kita pada malam yang berbahagia ini dengan pengisian yang untuk kita menambah ilmu berkaitan dengan pengurusan ataupun berkaitan dengan ibadat harta. Jadi sebagaimana kita maklum, bila kita kata berbincangan tentang ibadat harta, dia dalam konteks fiqh muamalat. Fiqh ni pada permulaannya hanya dua, fiqh ibadat, fiqh muamalat. Kemudian pembahagian fiqh dia menjadi empat: fiqh muamalat, fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh munakahat, fiqh jinayat. Jadi yang kita bincang ni adalah berkenaan dengan fiqh muamalat, iaitu berkenaan pengurusan harta. Jadi ianya bila kita tengok dalam pembincangan kita ada pembahagian ibadat harta yang diberikan kepada di sini kita membahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama kita bahagikan ibadat harta sebagai nikmat dan alat untuk melakukan ibadat. Jadi anugerah Allah SWT kepada hamba-Nya yang diberikan kelebihan memiliki harta. Jadi dia berpeluang untuk menggunakan harta dia untuk perkara-perkara yang berupa wajib seperti menunaikan zakat. Jadi bagi orang yang tak harta, dia tak dapatlah membuat ibadat tersebut. Kemudian dia juga boleh menggunakan harta yang dia ada untuk ibadat-ibadat yang sunat. Itu bahagian pertama, harta sebagai nikmat dan alat untuk melakukan ibadat. Jadi di sini harta bukan sebagai matlamat utama. Harta adalah alat untuk mencapai keredaan Allah SWT dan digunakan untuk seperti mana yang diamanahkan atau disyariatkan oleh agama. Kemudian pembagian harta masuk kepada ibadat harta yang wajib. Ini kita dah baca sebelum ini. Itu ibadat harta yang wajib antaranya yang pertama nafkah. Nafkah itu adalah wajib. Kemudian membayar hutang. Membayar hutang juga adalah ibadat harta yang wajib. Kemudian membayar zakat. Jadi waktu bulan Ramadan baru ni kita telah membayar zakat. Jadi setengah negeri dia ada beberapa kadar zakat tu kan. Ada yang 7, ada yang satu saja kadar 7, ada yang 7, 14, 21, ada yang 7, 16, 21. Dia ada beberapa kaedah. Sebab kita faham pentadbiran ataupun pengurusan hak agama di Malaysia ni adalah tertakluk kepada bidang kuasa negeri. Jadi bila kita pergi kepada
perlembagaan persekutuan. Jadi jelas kita kata pemisahan kuasa antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi urusan berkaitan dengan Islam termasuklah zakat harta adalah di bawah bidang kuasa negeri. Jadi negeri ini ketuanya adalah sultan dan agensi yang menguruskannya adalah Majlis Agama Islam Negeri. Dan dalam konteks kita itulah ulul amri bagi orang Islam. Ulul amri kita dekat situ jadi kita kena patuh apa sahaja peraturan ataupun apa sahaja kalau dalam konteks hukum, apa sahaja fatwa yang telah diputuskan oleh Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti kalau di Negeri Sembilan ni, Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan amalan umat Islam di Negeri Sembilannya yang menghukumi kita kata fiqh, akidah dan juga tasawuf, maka kita perlu mengikut apa yang telah diputuskan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kemudian ibadat harta yang lain selain daripada zakat adalah menunaikan haji. Itu yang kita kata ibadat harta yang wajib. Kemudian kita dah masuk kepada perbincangan berkenaan dengan ibadat harta yang sunat. Jadi ni luas. Ibadat harta yang sunat ni memang luas maksudnya peluang untuk kita bersedekah untuk memperoleh kita kata ganjaran pahala daripada ibadat harta yang sunat ni juga amat luas. Contohlah kita tak cukup nak bayar zakat harta tetapi kita boleh menggunakan harta kita untuk membayar untuk ibadat harta yang sunat. Jadi dia luas. Kalau dalam muamalat perbincangan muamalat dipanggil sebagai akad tabarruk, akad tabarruat. Jadi akad ni kalau dalam kita bincang teknikal sedikit pembagian akad bergantung kepada pertukaran, bergantung pada dipanggil reciprocity pertukaran antara dua barang. Jadi dia terbagi pada dua. Satu dipanggil exchange contract, akad pertukaran seperti mana yang kita amal sehari-hari lah. Dalam tu ada 5 akad. Akad jual beli jual beli yang normal. Jual beli normal ni pertukaran antara barang dan juga harga. Kemudian pertukaran barang dengan barang, barter system, dan pertukaran duit dengan duit. Itulah 3 kaedah jual beli. Kemudian 2 lagi adalah ijarah. Ijarah ni sewa, akad sewa. Pertukaran antara manfaat barang dengan upah dia. Ataupun dengan, kalau contoh rental lah, dengan sewa. Itu kita kata sewa barang. Kemudian ijaratu ala amal. Sewa perkhidmatan. Servis dengan upah. Itulah 5 exchange contract, dan 5 ni lah yang kita perlu tahu sebab dia adalah merupakan fardu ain. Yang kita amal sehari kebanyakan yang inilah. Terutama sekali pertukaran antara barang dengan harga. Itu jual beli biasa kan yang kita amalkan tu Kemudian yang kedua, bahagian kedua daripada bahagian akad adalah satu lagi akad tabarruk. Akad tabarruk ni lah akad yang kita kata dilakukan oleh pihak contohnya adalah seperti sedekah. Dia banyaklah sedekah, hibah, wasiat, ariyah. Dia banyak dia punya kontrak-kontrak tersebut. Jadi secara umumnya itulah sedekah lah kalau kita kata. Secara umumnya sedekah. Walaupun dia sedikit berbeza. Kalau contoh macam kita kata sedekah. Sedekah ni pemberian kita kepada orang yang miskin. Kalau hadiah, pemberian kita adalah dasar kasih sayang sama-sama yang kita kata bukan dari kategori orang miskin. Jadi bila kita nak korban nanti, kita kena bezalah pemberian kepada asnaf contohnya yang miskin. Itu dah anggap sebagai sedekah. Kemudian kalau contoh kita buat kat taman beri kepada ahli kerah taman, itu tidak dianggap sedekah lah. Kalau bukan yang kita beri itu golongan-golongan miskin, maka dianggap sebagai hadiah. Kan kalau kita nak 1/3 nak sedekah tu, boleh kita carilah orang yang betul-betul dalam kategori fakir dan miskin Itu sedikit tentang introduction berkenaan dengan ibadah harta yang sunat ni. Apa yang disebut sebagai tabarruat, akad tabarruk kalau dalam pembahagian muamalat
Jadi di sini kita dah bincang di antara ibadat-ibadat harta yang sunat adalah berbelanja di jalan Allah. Ini kita dah bincang 2 minggu lepas. Memberi belanja di jalan Allah, kemudian jihad bertujuan meninggikan agama Allah adalah sabilillah. Kemudian pahala tu kan, ayat ni yang biasalah kita kalau kita tengok dalam apa Facebook apa semua, galakan untuk berbelanja, untuk menderma. Jadi ayat ni lah yang akan digunakan kan. Ayat surah Al-Baqarah 261. Kemudian hadis 14 kita membantu, hadis berkenaan membantu kaum kerabat dan mereka yang mempunyai hubungan silaturahim. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada perbincangan muka surat 50, iaitu hadis 15 memuliakan dan membantu jiran. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Hadis 15 memuliakan dan membantu jiran. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusini Jibril bil jari hatta zanantu annahu sayarrithuhu. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, jadi kita tahu bagaimana Sayyidatina Aisyah ni adalah merupakan salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga adalah merupakan salah seorang kita kata faqih ataupun yang mempunyai pengetahuan tentang hukum hakam di kalangan para sahabat. Dia sahabiah lah kita kata ya. Jadi sebagaimana kita maklum, jumlah sahabat ramai ya, tetapi jumlah yang mampu untuk berfatwa, berijtihad tu tidak ramai, dan di antaranya adalah Sayyidatina Aisyah. Jadi adalah kita kata hikmahnya di situ. Jadi hukum hakam berkenaan dengan kita kata wanita banyak diperolehi daripada pertanyaan ataupun apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah. Ya, jadi di situlah kita kata hikmahnya. Sayyidatina Aisyah ni seorang yang bijak, jadi dia pun dapat menjadi seorang yang kita kata pakarlah dalam bidang hukum hakam. Dan juga kita kata di situlah hubungannya antara Nabi SAW dengan empat khalifah tu ya. Hubungan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau merupakan menantu kepada Sayyidina Abu Bakar bila Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Kemudian dengan Sayyidina Umar, beliau juga merupakan menantu bila beliau baginda berkahwin dengan Sayyidatina Hafsah. Kemudian dengan Sayyidina Uthman, dia pula menjadi pak mentua. Apabila dia anak dia Ummi Kalsum dan Zainab Ruqayyah, dia berkahwin, dua orang anak Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidina Uthman. Kemudian dengan Sayyidina Ali pun sama. Sayyidina Ali merupakan sepupu dia, dan juga anak dia Fatimah Zahra berkahwin dengan Sayyidina Ali ya. Jadi itu hubungan Rasulullah dengan empat Khulafa Ar-Rasyidin tersebut. Jadi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Jibril alaihissalam sentiasa berwasiat, berpesan kepadaku. Jadi kita tengok bagaimana Rasulullah SAW dia juga merupakan, kita boleh kata sebagai anak murid kepada Jibril kan. Banyak Jibril mengajar Rasulullah SAW. Kalau waktu kita kata waktu penurunan wahyu yang pertama pun, Jibril mengajar Rasulullah SAW untuk membaca Iqra kan. Kemudian kalau kita tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj, bagaimana Jibril menerangkan kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan apa-apa peristiwa, berkenaan dengan apa yang Rasulullah mahukan jawapan lah. Sebab tu setengah ulama kata itulah menunjukkan kepada kepentingan berguru kan. Jadi sedangkan Rasulullah yang memang Nabi dan Rasul, dia ada guru untuk yang menunjukkan dia, mengajar dia. Sama juga dengan apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Nabi Musa dah menjadi Nabi dan Rasul, tetapi masih berguru dengan Sayyidina Khidir kan. Apa kita kata ilmu laduni tu ya. Jadi itu menunjukkan bahawa
boleh saja Allah sampaikan ilmu tu ke dalam dada Nabi, tetapi atas dasar untuk menunjukkan kepentingan kepada berguru itu, maka sebab tu Nabi Musa pun bermusafir untuk bertemu dengan Sayyidina Khidir. Okey. Jadi Sayyidina Jibril sentiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada jiran. Ni hadis ni berkenaan dengan akhlak. Ni akhlak terpuji bagi orang Islam. Jadi sebab tu kita kata bila kita belajar akhlak ni, dia sebenarnya merupakan salah satu bentuk dakwah. Dakwah juga. Dakwah ni ada dua kan, dakwah bil maqal, dakwah bil hal. Dakwah bil maqal ni kita ceramah, kita beritahu kepada apa itu Islam apa semua. Dan dakwah bil hal ni pula dengan perilaku kita lah, dengan akhlak kita. Bila kita belajar dalam Islam tiga yang kita kata fardu ain, kita belajar Islam ilmunya adalah fiqh. Akidah ilmunya adalah iman. Iman ilmunya adalah akidah. Kemudian ihsan ilmunya adalah tasawuf. Jadi bila kita belajar tiga-tiga ni, fiqh berkenaan amalan seharian, solat, puasa, iman kita kata berkenaan akidah kita. Kalau kita di Negeri Sembilan ni, kita ikut manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Asasnya adalah sifat 20. Kemudian yang ketiga itu tasawuf adalah berkenaan dengan kita kata akhlak. Bagaimana kita berakhlak. Jadi hadis ni memuliakan membantu jiran ni berkenaan dengan akhlak, dan juga kita kaitkan dengan muamalat, bagaimana kita membantu jiran kita dengan harta yang kita ada lah. Jadi bila kita nak kaitkan hadis ni dengan muamalat. Jadi Sayyidina Jibril sentiasa berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada jiran, sehingga aku menyangka dia akan menjadikan jiran sebagai salah satu pewaris harta peninggalanku. Jadi menunjukkan Rasulullah amat menitik beratkan supaya kita berbuat baik kepada jiran. Jadi kalau contoh dalam konteks harta, antaranya ialah kita membantu jiran kita. Jadi diterangkan di bawah itu, jiran adalah di antara orang yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan dan pemberian daripada seseorang. Itu menunjukkan maknanya kita gunakan harta kita, sebab perbincangan kita ni hadis berkenaan dengan harta. Jadi kita gunakan harta kita untuk membantu jiran. Jadi itu dia panggil, kalau contoh kita kata yang umumnya hibah. Hibah ni pemberian kita kepada jiran. Tak kisahlah pemberian yang macam mana. Apa kita kata, kalau masak makanan kita beri kepada jiran, balik kampung ni musim durian kan. Saya pernah balik kampung ni minggu-minggu ni. Balik ke Pahang temelur durian dah gugur. Teringat lagu apa? Lagu Os. Odema tu kan. Dah teringat lagu Odema durian dulu tu kan. Jadi kalau contoh kita bolehlah apa kita kata bersedekah kepada jiran-jiran. Jadi kadang-kadang daripada amalan sedekah kita itu menyuburkan lagi tanaman tersebut. Dia tak rugi amalan sedekah ni, kita memanjangkan sedekah. Sebab kalau kita kata antara jalan kita memperolehi sedekah secara tak langsung, satu, kita tanam pokok, kemudian pokok berbuah, haiwan makan. Maka itu merupakan sedekah. Antaranya juga kita gali perigi, kemudian ada haiwan makan, minum, ataupun orang gunakan air tersebut, maka itu juga adalah sedekah. Jadi itu antara cara untuk kita mendapat pahala dengan secara tak langsung. Tapi janganlah bila ada binatang makan ke apa semua, kita makan hamun pula macam tu tak dapatlah pahala tersebut. Jadi diterangkan di sini, maknanya hubungan jiran ni dari sudut pemberian. Sebab tu kalau dalam hadis, beberapa hadis yang ada disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ni, kitab Adab Mufrad, dia menerangkan tentang apa itu jiran. Jiran ni ada pendapat kata, ada hadis menyebutkan 40 depan, 40 pintu ke depan, 40 pintu ke belakang, 40 pintu ke kanan, 40 pintu ke kiri. Kira ada juga yang menyatakan bahawa jiran itu adalah, kalau contoh macam kita dalam taman ni, seluruh taman tu dia anggap sebagai jiran. Jadi itu antara ulasan ulama.
Jadi kalau kita kata kalau yang lebih dekat seluruh taman dalam taman tu adalah kita merasakan kejiranan kita lah. Kalau dalam konteks surau ni, maksudnya surau ni kejiranan di tempat ini, cempaka kan. Nah, tu boleh kita ambil yang macam tu lah dia punya ulasan dia. Terdapat 3 jenis jiran yang disebut dalam Al-Quran. Seperti ini firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari lil junubi was sabir bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang mempunyai hubungan kerabat dan jiran tetangga yang bersebelahan dan pemilik rumah di sebelah dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Jadi itu sebab disebut dalam muka surat ayat 50 tu terdapat 3 jenis jiran. Yang pertama, jiran muslim dan mempunyai hubungan kerabat, kekeluargaan, al-jarul qurba. Ni biasa kalau kita kat kampung lah. Kalau kita kat kampung kita boleh isytiharkan seluruh satu kampung tu jiran dan saudara kita. Saudara belah mak, saudara belah ayah. Kadang tu pupu 3-4 lapis lah pupu. Tapi masih dalam induk, contoh moyang yang sama. Kemudian turun pecah. Jadi bila tengok balik top key adik-beradik. Kan? Maksudnya bila top key adik-beradik maknanya moyang yang sama. Kan? Jadi kalau dekat kampung biasanya macam itulah. Tidak belah mak, belah ayah. Kadang-kadang tu maknanya bila diselusuri tengok sebenarnya kita ni waris kan. Kita panggil waris kan. Kalau orang Pahang dia panggil waris ya, waris. Kan? Jadi itu yang pertama, jiran muslim dan mempunyai hubungan kerabat, kekeluargaan. Maksudnya jiran dalam konteks kejiranan kita kalau di sini setempat ni kita pelbagai lah. Ada jiran muslim, ada jiran yang non muslim. Saya pun waktu duduk di Desa Indah dulu, sebelah saya jiran non muslim dah, Mr. Baskaran. Nama dia Mr. Baskaran. Sempatlah daripada 2009 sampailah 2019, 10 tahun lah saya berjiran dengan keluarga tersebut. Cuma sekarang ni bila duduk di Desa Bisari, situ kejiranan dia semua sebab dia Rizal Melayu semua Melayu lah kat situ. Jadi itu kita kata yang pertama ni jiran muslim dan mempunyai hubungan kerabat, kekeluargaan. Ni adik-beradik, sepupu, mak saudara semua tu Kemudian jiran yang kedua, jenis yang kedua jiran muslim, al-jar al-junub. Ni jiran yang muslim. Kemudian yang ketiga jiran bukan muslim. Jadi dia semua ada hak-hak dia di sini Jadi kita sebagai sebagaimana dalam hadis ini menyebutkan supaya kita sentiasa berbuat baik kepada jiran. Ada hadis menyebutkan tentang bagaimana seseorang perempuan itu, seorang perempuan sahabiah, dia siang berpuasa, malam qiyam, tidur malam, qiyam buat qiyamul-lail. Tetapi dia suka menyakiti jiran dia. Jadi Rasulullah kata tiada kebaikan kepadanya, maka dia masuk neraka. Sebab tu dalam taubat pun kita dalam taubat pun ada rukun ni Rukun taubat kalau dengan Allah 3. Kita menyesal, berhenti melakukan perkara maksiat dan juga tak ulang lagi. Tapi itu dengan Allah. Bila dengan manusia ada satu lagi. Menunjuk kepentingan kepada hubungan kita dengan manusia supaya kita jaga hak-hak mereka, iaitu kita mengembalikan hak kalau kita tak ambil hak orang. Maksudnya kita punya taubat tak settle kalau kita tak tunaikan hak tersebut. Maksudnya kita tak kembalikan hak kepada yang berhak. Itu menunjukkan pentingnya kita kata hubungan kita dengan orang lain. Dalam konteks ini jiran. Jadi berbuat baik kepada jiran ni memang satu perkara yang amat-amat penting. Sebab tu Rasulullah kata
dikatakan itu Jibril sentiasa berwasiat, berpesan kepadaku agar berbaik kepada jiran sehingga aku menyangka dia akan menjadikan jiran sebagai salah satu pewaris harta peninggalanku. Sebagaimana kita maklum kalau faraid dia ada 12 kan, 12 ashabul furud. Kita kata ubuah ke atas, ayah datuk, mak nenek, kemudian bunuah ke bawah kan, kita kata anak cucu, kemudian hawashi kiri kanan adik-beradik, kemudian hubungan perkahwinan suami isteri. Itu semua sekali ada bukan 12 ashabul furud. Jadi dalam hadis ni menunjukkan seolahnya pentingnya jiran ni macam dia menjadi salah seorang daripada penerima faraid. Tu Rasulullah kata tu menunjukkan kepentingannya supaya kita berbuat baik kepada jiran. Jadi itulah akhlak terpuji jadi kita bukan sekadar kita tumpu saja beribadat kepada Allah SWT, bagus, okey, tapi kena belajar juga ada adab ni, akhlak kita akhlak dengan guru, akhlak dengan sesama muslim. Bagaimana Rasulullah SAW dia beri salam sebelum orang yang salam. Bagaimana Rasulullah kalau kita baca kitab Syama'il, kalau dia berpaling kepada orang tu seluruhnya. Jadi itulah akhlak-akhlak mulia yang perlu kita jaga. Dan dalam konteks ni juga dalam konteks memuliakan dan membantu jiran. Itu yang pertama berkenaan dengan hadis 15 ni berkenaan dengan memuliakan dan membantu jiran. Kemudian 15.1 hadis yang kedua, jangan meremehkan, memandang kecil pemberian daripada jiran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya nisa'al muslimati la tahkiranna jaratan li jaratiha walau firsina syatin. Okey. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda, wahai para wanita muslimat, janganlah seorang jiran itu meremehkan pemberian daripada jirannya walaupun hanya hujung kaki kambing. Ni dia panggil hibah pemberian. Sebab tu maknanya dalam konteks kita baca hadis ni, pemberian tu sebagai pemberian daripada harta lah. Maknanya walaupun kecil macam mana pun kena appreciate, kan. Jadi Sayyidina Abu Hurairah bagaimana kita maklum dia merupakan perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi dia kata wahai para wanita muslimat, sebab biasanya kalau kita kata jiran ni yang biasa menerima pemberian dalam bentuk kita kata buah-buahan ke makanan ni, kita kata rumah isteri yang berada di rumah kan, dia menerima kita kata pemberian, hibah ni hibah, dapat kita kata buah-buahan ke ataupun dapat makanan ke. Dalam ni sebab kita kata orang Arab ni kehidupan dia memanglah dia maknanya makanan dia kambing kan. Sebab tu dia sudut orang Arab ni kalau yang paling banyak nama antaranya unta lah. Unta paling banyak nama. Bintul labunnya, musinahnya jadi sebab kehidupan dia dengan unta. Jadi memudahkan pula kita nak bayar zakat. Kan zakat banyak ni unta 2 tahun. Bintul labun. Kalau yang ni musinah, dia adalah dia punya tu sebab tu kalau kita dalam konteks kita korban ni kita pun kena tahu juga ilmu untuk tahu tentang umur binatang. Sebab supaya kalau kita jadi pengurus tu, kita boleh tentu betul ke 2 tahun ke 2 tahun ataupun kurang daripada 2 tahun. Kan penentuan dia melalui gigi kan, melalui gigi. Kalau tempat saya kami sana suka kalau ni kerbau. Kerbau ni tanduk dia, ruas tanduk dia. Jadi itu semua ada menunjukkan kepada umur binatang. Jadi ilmu tu pun penting kita nak tahu supaya bila kita uruskan tu maknanya kita dapat mempunyai ataupun umur tidak ditipulah oleh penternak. Sebab kita tahu hadis akhir zaman menyebut bahawa pada akhir zaman nanti orang dah tak peduli lagi tentang halal dan haram sumber makanan mereka. Jadi jangan heran
maknanya orang menipu, orang scammer, orang rasuah. Benda tu dah Nabi dah sebut. Akhir zaman nanti berlaku orang tidak lagi peduli sumber rezeki mereka sama ada daripada halal dan haram. Sebab tu kalau contoh dulu kami pernah buat audit, pernah berlaku pembekal makanan ya, dia catering. Jadi bila kita audit, kita pergi tengok dia punya sumber ayam dia ambil kat mana. Tengok kedai non-Muslim ayam dia tu. Jadi kita pun soal lah, bukan saya lah, maknanya itu grup daripada Sirim. Dia beritahu. Jadi dia pun tanyalah kepada caterer, Absal ambil ayam ni daripada sumber non-Muslim. Bukankah nanti ada syubhat kita tak tahu sama ada dia sembelih ke tidak kan? Jadi apa kata dia? Bukan dia yang makan. So padahal kita kata sumber yang halal ni, zat dia sendiri ataupun harga dia semuanya adalah haram ataupun halal. Since maknanya dia ambil, kalau ayam tu tak sembelih, haram ayam tersebut, haram juga duit yang dia dapat daripada tu ya. Tapi berlaku macam tu. Tapi kita kata, kita acknowledge lah apa yang Nabi sebut. Memang berlaku akhir zaman orang Islam yang macam tu. Yang dah tak kisahlah, janji dapat duit. Tu kita tengok macam mana kes rasuah ni macam-macam dapat ya. Cuma kita doa lah semoga kita tidak diuji. Sebab orang sekarang ni suka netizen. Oh, hak netizen untuk kutuk. Ya ke hak kita untuk kutuk? Dia, kalau contoh dia dikenakan rasuah, kemudian dia bertaubat, dah lepas masalah dia. Kita ni yang berdosa, yang dia tu, yang mengutuk dia tu macam mana? Kita nak lepas kita punya dosa kita dengan dia. Takut nanti dia tuntut pula hak dia di akhirat nanti, tak pasal-pasal kita pula jadi muflis. Kan, muflis kan, muflis akhirat, mula-mula orang tuntut tu, okey, dia mengadu kat Allah, ya Allah, dia ni dulu melakukan sekian-sekian. Jadi dia nak tuntut hak dia. Jadi mula-mula kita beri kita punya pahala kepada dia. Kalau tak cukup, kita ambil pula dosa dia. Muflis lah tu. Tu kan kita kena hati-hati dalam konteks WhatsApp sekarang ni. Allahu Akbar. Netizen hak untuk berkata apa-apa. Yelah, itu pahaman korang lah kata ya. Tapi kita sebagai umat Islam, kita ada hak-hak kita ada adab kita yang perlu kita jaga. Nanti kalau contoh kita terlebih mengutuk, terlebih dah jadi aniaya kepada dia boleh tuntut hak tersebut kepada kita dah. Jadi kita perlu berhati-hati zaman sekarang ni dengan keyboard warrior semua tu. Takut nanti kita tak sedar kita melakukan perkara yang dilarang. Okey. Jadi dikatakan sini, wahai para wanita muslimat, janganlah seorang jiran itu meremehkan pemberian daripada jirannya. Jadi ini masih lagi dalam konteks kita ada harta. Jadi apa yang kita miliki, harta ni apa? Harta ni apa yang berharga, apa yang mempunyai nilai. Dalam konteks mal. Mal, apa itu mal? Harta mal ni adalah satu perkara, harta yang bernilai itu adalah satunya harta patuh syariah. Maksudnya mal al-mutakawwim. Mal mutakawwim maksudnya zat harta tersebut halal dan cara untuk dapatkan harta itu juga halal. Maksudnya secara zatnya ia halal dan secara hukumnya dia halal. Kalau zat dia halal, contoh dia bukan daripada balik baya, bukan daripada anjing, bukan daripada perkara yang najis. Itu kita kata itu adalah harta yang mal mutakawwim. Dan kalau halal secara hukum pula, harta tu halal tapi cara kita peroleh itu dengan cara yang halal, bukan kita mencuri. Sebab kalau mencuri, harta tu ya zat dia halal tapi dia dianggap haram sebab diperoleh secara mencuri. Itu kita kata harta mal mutakawwim. Jadi bila kita ada harta tersebut, jadi kita beri kepada jiran kita, jangan maknanya jiran beri kepada kita barang dia, pemberian, hibah lah ni, hibah kita kata, ataupun hadiah. Janganlah kita dikatakan meremehkan. Dalam konteks ni, hujung kaki kambing pun nak beri ke orang. Contohlah kita kata kalau kita yang biasa orang beri kita nak umpamakan macam kuih ke mungkin kuih tu kita tak suka ke, tiba-tiba dia beri. Bagus dia beri tapi tak suka lah kuih ni kan. Takut nanti dia dengar,
Jadi dia melukakan hati jiran tetangga kita lah dalam konteks tu. Jadi sebab tu penting untuk kita berbuat baik dan menjaga hati jiran tetangga. Jadi ini ada adab yang perlu kita kata adab terbaik yang perlu kita patuhlah, yang perlu kita ikut supaya kerukunan dalam kejiranan itu akan berlaku. Okay, ada sikit lagi kita masuk kepada hadis yang ke-16. Jadi yang ni hadis yang 15 ni berkenaan dengan memuliakan dan membantu jiran dan juga jangan meremehkan mana kecil pemberian daripada jiran. Jadi bila kita konteks harta, maknanya kita amat digalakkan untuk memberi hadiah. Sebab tu tahabu kan. Memberi hadiahlah kamu, maka dia akan memupuk semangat kasih sayang. Jadi itu menjadi budaya kita kan, bila kita buat family day, ada hadiah cabutan bertuah kan, benda tu bagus. Memang ada pun tahabu, memberi hibah lah di antara kamu, maknanya memberi hadiah lah sama kamu. Tahabu akan memupuk semangat kasih sayang. Jadi seterusnya hadis 16, memuliakan tetamu dan menunaikan haknya. An Abi Syuraih Al-Ka'bi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu jaizatuhu yawman wa lailatan wad diyafatu salasatu ayyamin fama ba'da dhalika fahuwa sadaqatun wa la illahu an yaswiya indahu hatta yukhrijahu. Ini satu lagi berkenaan dengan akhlak terbaik, memuliakan tetamu. Jadi bila kita kaitkan dengan harta, maksudnya kita gunakanlah kita punya harta kita untuk memuliakan tetamu kita. Kan kalau ingat masa kecil dulu, kalau time nak makan nak makan ayam tu, bila tetamu datang lah special sikit. Kan bila tetamu datang tiba-tiba tangkap ayam waktu biasa tak tangkap ayam. Jadi kita pun dapat menumpang lah, tetamu datang dapat makan sedap sikit. Kan? Jadi itu kita kata kita menggunakan harta kita yang kita ada untuk memuliakan tetamu yang datang. Daripada Abu Syuraih Al-Ka'bi radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi banyak hadis yang macam ni, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li akhihi hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kan. Maknanya tidak beriman dengan yang sempurna seorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya. Yang ini pun sama. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan akhirat maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Macam kita kata naratif yang sama Jaizahnya pemberian air atau keperluan pemusafirannya adalah selama sehari semalam, dan kewajipan dan hak diyafah memuliakan melayani tetamu adalah selama 3 hari. Apa yang lebih daripada 3 hari, ada dari itu 3 hari, maka ia adalah merupakan sedekah. Dan tidak halal baginya si tetamu untuk tinggal di sisi tuan rumah sehingga menyusahkannya. Ini diterangkan tentang dua aspek. Akhlak tuan rumah dan juga halak tetamu. Jadi hadis ini ditekan dua-dua. Bagi tuan rumah yang menerima tetamu, maka dia perlulah menyediakan ataupun hak untuk tetamu itu mendapat kita kata tempat rehat, tempat tidur, kemudian mendapat makanan, hak-hak diafah tu selama 3 hari. Kemudian apa yang lebih daripada 3 hari itu maka adalah sedekah. Dan bagi orang tetamu ni pula, janganlah pula nak menyusahkan pula tuan rumah. Kan duduk sampai seminggu contoh tanpa apa-apa keperluan lah. Kan sebab dalam ni dikata 3 hari tu yang soalannya hak dia untuk mendapat layanan daripada tuan rumah. Lebih daripada tu maka di sini dia nyatakan akhlak pula bagi tetamu supaya tidak menyusahkan tuan rumah. Kan pergi bertamu, kami biasa kalau ni ayam panggang biasa makan macam jarang makan ayam lain. Dah tuan rumah pula kena cari ayam panggang pula. Sini dekat tak sate. Kami biasa makan sate. Ataupun lalu kata sate, sedaplah sate tadi. Kan contohlah kita kata yang mungkin akan menambahkan beban keuangan kepada pihak tuan rumah.
Kadang-kadang tuan rumah ni biasalah, kadang tetamu kan selalu datang dan ada hadis pun menyebut kedatangan tetamu itu kadang boleh menolak bala daripada rumah kita kan. Ada hadis menyebut demikian. Mana kita menerima tetamu ni sebenarnya satu rahmat daripada Allah SWT. Kalau tetamu itu daripada ahli keluarga kita, maka kita dapat hubungan silaturahim. Kan, of course biasa gitulah, kawan, kalau kawan yang jauh boleh rapatkan balik hubungan kita dengan mereka lah. Tu saya rasa dua hadis yang kita baca kat sini. Satu berkenaan dengan jiran dan satu berkenaan tetamu. Jadi dalam konteks bila kita kaitkan dengan harta, maka kita gunakanlah harta yang kita ada untuk memuliakan jiran kita. Maknanya kita selalu memberi hibah. Kita kata hibah ni pemberian makanan, kalau contoh buah-buahan, kalau contoh tetamu ni kita menyediakan mereka juga makanan yang selayaknya lah, yang atas kemampuan kita selama mereka datang bertamu di tempat kita. Jadi saya rasa itu sajalah pengisian kita untuk pada malam ini. Jadi minggu depan bolehlah kita tengok sikit tentang menyembelih binatang sebagai korban. Jadi sesuailah kita nak korban pada 11 kan, 11 ataupun 11 atau 12 nanti kita tengoklah. Jadi mungkin kita boleh bincang sedikitlah berkenaan dengan korban pada sesi yang akan datang. Di 17 tu menyembelih binatang sebagai korban. Jadi korban ini juga adalah merupakan satu perkara yang sunat. Seperti mana yang dua tadilah. Dua tadi pemberian kepada jiran dan juga menyediakan, kita kata mengeluarkan belanja kita untuk memuliakan tetamu yang datang bertamu. Jadi yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada Tuhan saya sendiri. Jadi kita akhiri sesi kita dengan tasbih kafarah salat. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.